Assalamualaikum. Hai, nama saya Hasnul Hadi bin Ruslan. Saya belajar di Sekolah Menengah Agama Al-Falah dan menyambung pengajian di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam bidang undang-undang, diploma, seterusnya peringkat ijazah sarjana muda sains sosial, antropologi dan juga dakwah. Lepas saya habis belajar, saya pulang ke kampung dan kawan-kawan ajak lepak semualah. Tu dalam tengah lepak semua tu, "Mu nak buat apa depan ni?" Cakap, "Wih, betul ke weh? Aku nak buat apa?" Aku cakap kat dia orang, "Kenapa aku tak buat pop pisang je?" Sebab benda tu terlalu hard. Maksudnya semua orang nak buat, tapi yang menjadi persoalan saya pada waktu tu, kenapa tiada kedai? Maksudnya hanya ada satu kedai sahaja yang jual pop pisang di Malaysia ni lah. Dan saya cakap, okey, tak apa lah, daripada aku tak ada buat apa, aku buat je lah kan. Duit yang saya kumpul atau yang saya ada selepas belajar tu, yang saya guna untuk cari kerja, saya buat untuk berniaga. Sebab apa popia? Dia first sebab saya suka makan popia. Tu antara benda yang saya tak boleh nak saya tak boleh nak apa, bukan kena elak, tapi saya kena akui yang memang saya suka makan popia. Tapi popia apalah untuk saya jualan, maksudnya untuk saya kena dengan apa cakap, dengan permintaan pada waktu tu. 3 tahun lepas lah, 2 tahun lepas lah. Saya buat delivery kan dalam tempoh berapa 3-4 bulan macam tu lah. Dan saya tengok permintaan dia sangat tinggi. Serius lah, memang sangat tinggi. Cakap, "Weh, gila weh." Saya tak menang tangan sebab saya buat seorang. Saya lah yang buat penyediaan popia, saya lah, yalah banyak benda lah kan. Dan saya juga pergi hantar. Dan lepas daripada 3 bulan tu, saya cakap dekat diri saya, tak boleh lah, delivery sampai bila. Dapat modal sikit daripada keluarga, daripada duit simpanan saya, apa semua tu, saya buka kedai. Dan bila saya buka kedai tu, dalam tempoh untuk kedai kecil je di pinggir bandar, dalam tempoh 6 bulan, 5 ke 6 bulan macam tu, cakap tak cukup lah. Lepas daripada 6 bulan tu, saya pindah kedai yang sederhana besar. Saya keluarkan sekali lagi modal untuk pindah kedai yang lagi selesa lah. Saya cakap, okey, besar dah kedai ni. Lepas setahun, tak cukup-cukup. Sampailah tahap tak boleh, dah cukup lah kot. Untuk kedai yang, yalah daripada kecil, sederhana besar, sampailah sebesar ni lah. First day pembukaan kedai pertama, dulu saya ingat lagi, saya cakap dekat member saya, kalau betul lah satu masa nanti rumah popia ni dia boleh, maksudnya permintaan dia sentiasa ada, maksudnya orang dah makin kenal, orang dah makin suka makan. Sebab popia ni benda yang orang makan selalu, sentiasa makan. Saya nak jadikan rumah popia ni franchise lah. Nak kata resepi tu saya memang tak pernah belajar kulinari ke, benda-benda yang libatkan memasak-masak ni lah. Tapi saya okey lah, nak kata suka sangat masak tu tak juga. Tapi saya okey, boleh memasak lah. Dan saya ingat ada kawan saya seorang yang dia belajar kulinari, saya call dia. So dia ajar dia ajar basic lah. Sambil masa dalam tempoh 2 ke 3 minggu, saya ubah resepi dan juga rasa dia tu ikut kesuaian saya, ikut rasa yang saya rasa okey, this is the taste yang saya nak lah. Pada bulan puasa, saya buat dessert tu. Saya bagi, masa tu ada gathering ramai-ramai untuk family. Saya buat pop pisang apa semua tu. Saya bagi dia orang makan. Saya tak cakap lah yang saya buat. Cakap bagi dia orang makan semua. Feedback sangat. Dia cakap, "Wih, sedap siapa yang buat ni?" Cakap, "Okey lah." Maksudnya, dia orang boleh makan lah. Dan barulah slow-slow saya start dengan delivery. Saya start buka kedai kecil ni. Ni dah kedai yang ketiga lah. Sebab tak mampu nak tampung kapasiti pelanggan yang datang ke kedai. Produk rumah popia sekarang ni, kita masih kekalkan dengan popia pisang 43 flavor yang daripada kami sendiri, yang kami buat sendiri. Dan baru-baru ni kami launch 3 menu baru serentak, popia serentak, iaitu popia sayur, popia klasik lah kan, popia ramen dan juga popia carbonara. Semua, so total popia yang ada sekarang ni adalah 4. Daripada
kedai kami sendiri lah. Selepas sampai 3 tahun, halangan yang paling besar sekali adalah modal lah. Cabaran yang kebiasaan yang orang lalui tu, saya juga lalui. Benda tu normal. Tetapi benda yang susah, bukan susah lah, maksudnya benda yang sukar lah untuk orang untuk orang elak adalah modal lah. Maksudnya kita nak pergi jauh, kita nak grow bisnes, dia tak boleh fix, kita tak boleh kekal pada satu tempat yang sama. Kita kena sentiasa membangun kita sentiasa ada satu inovasi dalam produk kita, dalam bisnes kita semua tu. Ini sebab modal lah, sebab semua benda tu dia perlukan modal yang agak besar lah. Tapi syukurlah kami berjaya capai tahap tu sehingga adanya Rumah Popiah sekarang ni. Tak daripada production, daripada delivery, daripada semua benda bahagian operasi kedai adalah 7 orang. Bila cakap pasal staff ni, sebab saya buat seorang dulu, then saya bagi tanya member saya sama ada dia berminat atau tak untuk join sekali untuk tolong saya untuk set up bisnes ni. 2 orang lah. Then saya ada call kadang-kadang saya ada minta tolong family, sebab jelas saya berdua je kan, dan permintaan semakin hari semakin tinggi. So makin lama tu cakap sudah tiba masa untuk kita ambil pekerja ramai kot. Dah sampai sekarang ni alhamdulillah 7 orang. Honestly, jujur lah, saya tak ada mentor. Saya tak ada saya tak ada satu rujukan lah. Saya tak ada. Jujur saya cakap, memang saya tak ada. Sebab benda yang Rumah Popiah yang ada sekarang ni adalah saya redah. Memang saya redah. Memang cakap jatuh, bangun semua benda ke, semua atas saya sendiri lah. Benda yang saya agak suka cara berniaga dia, cara dia bercakap, cara dia impian dia semua tu adalah founder Houseboom, iaitu gelar dia John Lemon. Bagi saya dia ada visi dan misi yang jelas. Dia start business, dia terus set target, the highest target apa yang dia nak untuk bisnes dia. Maksudnya dia nak satu produk dia berkembang di satu dunia. Rumah Popiah ni kita mula di Kemaman je. Maksudnya target market itu adalah di Kemaman je. Sebab Popiah dia tak boleh nak travel. Maksudnya dia tak boleh pergi satu Malaysia ke apa semua, melainkan buka franchise. Popiah itu sendiri pun memang ada cewek. Tambah pula saya yang cewek, memang kena jaga dari sudut kualiti, dari sudut rasa dia sentiasa kena sama. Sebab kita bermain dengan makanan. Janganlah sampai hari ni buat rasa macam ni dah sedap lah, esok rasa lain pula. Tu lusa tu pun rasa lain, tak boleh. Biar sama je. Sebab tu saya cakap satu masa nanti Rumah Popiah ni tak mustahil untuk pergi dengan lebih jauh untuk jadi franchise lah. Bila dah sampai tahap sekarang ni, saya sangat bersyukur lah. Sebab daripada impian dan juga daripada cakap-cakap kosong dulu, benda tu akhirnya terjadi lah. Alhamdulillah semua benda terjadi.